Harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Beras, telur, dan minyak tak lagi terjangkau bagi rakyat kecil. Mahasiswa dan masyarakat Malaysia pun turun ke jalan, menuntut keadilan dan solusi nyata. Bagi mereka, ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi teriakan dari perut yang lapar dan hidup yang makin sulit. Kini, semua mata tertuju pada Perdana Menteri Malaysia, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah selesai demonstrasi aman bantahan mahasiswa tentang isu semasa dengan temanya tekan kerajaan menekan rakyat dan rakyat susah, kerajaan mewah, itu antara yang disebut-sebutlah. So ramailah bersifat semasa, bersifat massa, merakyat, insyaAllah. Kita bersama Cikgu Zai. Boleh tak interview sikit Cikgu Zai? Ya. Cikgu Zai sikit. Boleh tak berdua? Boleh. Ni. Saya pun ada. Tak apa tahu. Boleh komen sikit Cikgu Zai tentang latar apa kata tu? Latar kehadiran mereka itu. Tujuan mereka ni adalah untuk memperjuangkan isu-isu kos harga hidup sebagainya. Boleh komen sikit kenapa mahasiswa dan rakyat terpaksa menyuarakan dalam keadaan suasana keadaan hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya nak mengucapkan syabash kepada adik-adik mahasiswa kerana pada hari ini mereka, saya kira mahasiswa yang beranilah. Daripada ribuan mahasiswa yang ada di Pusat Pengajian Tinggi, tapi mereka yang hadir ini mereka yang berani, walau bagaimanapun mungkin ramai lagi yang berada di online untuk melihat gerakan mahasiswa pada hari ini. Yang jelas saya melihat bahawa mahasiswa yang datang hari ini menyuarakan kebimbangan dan juga menyuarakan suara hati rakyat Marhain di bawah sana, dan saya melihat juga bahawa pada 1 Julai ini pelaksanaan perluasan SST yang begitu mengesani kos sara hidup rakyat di bawah sana. Jadi sebagaimana kita lihat dahulu Anwar Ibrahim berjuang sebagai mahasiswa, berjuang untuk rakyat di Baling, saya kira ini adalah juga senario yang sama. Mahasiswa turun hari ini, pemimpin-pemimpin mahasiswa berucap mengingatkan Perdana Menteri bahawa satu masa dulu beliau juga adalah pemimpin pelajar, dan hari ini pemimpin pelajar mengingatkan beliau sebagai Perdana Menteri. Dulu beliau pemimpin pelajar mengingatkan Perdana Menteri pada waktu itu cakna kepada rakyat. Jadi hari ini beliau juga kena mendengar apa suara mahasiswa dan beliau mesti akur, dan kalau sekiranya beliau pandang ini dalam perkara yang remeh, yang sebelah mata, tak mustahil mahasiswa akan terus bangkit mengajak rakyat untuk menurunkan beliau daripada jawatan Perdana Menteri. Kerana kesan SST ini sangat meluas, yang kita dapat lihat bahawa daripada 2,000 barangan yang dahulunya dicukai, sekarang ini dah naik 8,000 lebih, dan hampir daripada keseluruhan barang itu dah meliputi 90% lebih, ditambah lagi dengan kenaikan tarif elektrik yang melibatkan kos kepada overhead kilang-kilang akan meningkat, hasilnya nanti menyebabkan production juga akan meningkat harga, kena lagi SST, kemudian ditambah lagi dengan kos pengangkutan seperti diesel yang telah naik, dan juga rasionalisasi penarikan petrol subsidi bersasar. Jadi saya kira ini adalah suatu perkara yang sangat penting. Sebagaimana yang dikatakan tadi, ini adalah perkara yang boleh menekan rakyat di peringkat bawah B40 dan sebagainya. Jadi suara mahasiswa supaya tekan kerajaan, hentikan SST, hentikan kenaikan tarif elektrik, dan jangan laksanakan rasionalisasi petrol RON 95, ini adalah suatu perkara-perkara yang realistik yang mesti dilaksanakan oleh kerajaan. Komen Cikgu Zai bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam banyak ucapan mengatakan bahawa ini tidak akan menjejaskan rakyat rentan, tidak akan menjejaskan rakyat di bawah lah. Maksudnya yang terlibatnya hanya golongan atasan, T20 dan ke atas. Respon, adakah rakyat ataupun NGO Ummah merasakan itu adalah satu kenyataan yang boleh dipercayai? Kenyataan beliau ni saya macam pelik lah. Sebab kalau sebagai seorang ahli ekonomi,
kalau beliau seorang yang ahli ekonomi dan celik ekonomi, dan beliau dapat menghuraikan GST tu apa, SST tu apa yang terkena cukai dan sebagainya, beliau mesti faham setiap cukai yang telah dikenakan kepada semua barangan yang terlibat ini mesti akan memberikan kenaikan barangan. So kenaikan itu akan menjejaskan harga dan kuasa beli kepada pembeli ataupun rakyat B40. Jadi bagaimanakah kita nak katakan bahawa cukai yang memang dikenakan 6%, 8% itu tidak boleh meningkatkan harga barangan? Dan sekarang ini kalau kita lihat kalau hari ini harga barang itu RM10, 1 Julai kalau dah kena SST 8%, dia dah jadi RM10 8%. Kalau 10 barangan dah jadi RM8. Kalau 100 barangan dah jadi RM80. Kuasa beli kepada rakyat akan turun kerana peningkatan harga. Jadi kalau dia bercakap sebagai seorang ahli ekonomi, saya kira itu beliau tidak faham dari sudut ekonomi. Tapi kalau beliau bercakap dari sudut soal sastra, itu mungkin itu dia boleh bercakap lah. Tapi kalau bercakap soal ekonomi, percakapan itu tidak wajar sebagai seorang Perdana Menteri, sebagai seorang Menteri Keuangan, dan juga sekarang ini mungkin memangku Menteri Ekonomi. Baik. Cik Syah ada apa nak tanya? Ada apa nak respon tentang himpunan hari ini? Saya juga sama berada di himpunan mahasiswa ni. Saya sangat gembira dan sangat teruja apabila masih ada lagi orang muda yang berada di Menara Gading memperjuang dan beri perhatian kepada soal kesengsaraan rakyat bawahan. Saya nak sebut begini, pihak kerajaan, pihak pengajian tinggi dan juga pihak kerajaan, tolong turun ke bawah. Satu perkara yang sekarang sedang berlaku dalam masyarakat, iaitu seorang mahasiswa dia terpaksa membuat satu kerja sampingan untuk nak menafkahkan hidup diorang, untuk kelangsungan hidup diorang sebagai mahasiswa di universiti-universiti. Ada pelajar yang terpaksa buat Grab untuk menjadi penghantar kepada orang yang ambil order tengah-tengah malam. Ini sebenarnya akan menimbulkan masalah lain, soal keselamatan para pelajar yang terpaksa bergerak tengah malam menggunakan motosikal untuk menghantar barang-barang semata-mata untuk nak mendapatkan pendapatan tambahan, soal kesihatan mereka, soal waktu tidur mereka, dan sudah tentu dia juga memberi kesan kepada soal mutu pembelajaran para mahasiswa ini. Ini sebenarnya adalah perkara-perkara yang sangat berkaitan. Pada hujung bulan ini ataupun bulan hadapan, mereka terpaksa menyediakan lebih daripada RM1,000 untuk membayar yuran pengajian mereka. Mak bapak mereka telah tertekan disebabkan kenaikan harga barang, cukai, tarif, dan mereka tidak tergamak untuk nak membebankan lagi ibu bapa mereka. Sebab itu mereka melakukan kerja-kerja sampingan di mana-mana tempat mereka belajar lah. Jadi tolong lihat dia, sebab ini adalah masalah yang berkaitan, saling berkait. Satu perkara lagi yang saya nak sebut yang tidak disebut dalam himpunan tadi. Sebenarnya kita juga kekurangan tempat untuk menawarkan pekerjaan yang sesuai dengan taraf pendidikan mahasiswa ini. Kita diberitahu oleh PMX, iaitu dan juga diberitahu oleh Petronas. Petronas akan memberhentikan lebih kurang 6,000 pekerja Petronas. Disebabkan antaranya ialah kerana tidak lagi mampu menanggung kos yang tinggi dalam operasi. Tuan-tuan kena tahu, apabila kenaikan tarif, kenaikan minyak, kenaikan harga barang, kenaikan sewa, semuanya itu akan menyebabkan syarikat-syarikat akan mengecilkan operasi. Bila mengecilkan operasi, akan menyebabkan peluang pekerjaan itu semakin mengecil. Sedangkan setiap tahun puluhan ribu mahasiswa yang keluar dari universiti, diorang ni nak kerja dekat mana? Tak berbaloi. Jadi saya
sangat berharap supaya mahasiswa yang ada hari ini terus cakna dan gerak beritahu rakan-rakan yang lain supaya suara mahasiswa ini benar-benar diberi perhatian oleh kerajaan, seperti mana suara mahasiswa pada tahun-tahun 70-an yang dahulunya gerakan mahasiswa ini dipimpin oleh seorang yang bernama Anwar Ibrahim. Terima kasih kerana beri peluang untuk saya bercakap. Terima kasih banyak. Okey, Tuan. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat Malaysia adalah cerminan nyata dari kegelisahan yang selama ini terpendam. Harga bahan pokok yang terus melonjak membuat kehidupan sehari-hari terasa semakin berat, ya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan paling dasar sekalipun. Ketika suara rakyat tak lagi didengar melalui saluran formal, jalanan menjadi tempat terakhir untuk menyuarakan harapan. Ini bukan soal politik semata, ya, tapi soal kemanusiaan, tentang bagaimana seorang ibu memberi makan anaknya atau seorang mahasiswa bertahan hidup demi pendidikan. Dalam situasi seperti ini, pemimpin sejati bukan yang hanya hadir di layar televisi, melainkan yang turun menyerap langsung penderitaan rakyatnya. Perdana Menteri seharusnya menjadi telinga dan tangan bagi rakyat, bukan sekadar simbol kekuasaan, ya. Sudah saatnya pemerintah berhenti beretorika dan mulai bekerja dengan hati, karena tangis rakyat bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk segera diakhiri dengan tindakan nyata. Oke teman-teman, itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya, saya ingin disclaimer dulu bahwa saya tidak memihak siapapun, tapi saya menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebijaksanaan. Oke, selamat beraktivitas kembali dan see you next video.